Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua murid tahun 5 Bestari? Okey, semua sihat? Cikgu harap video ni dapat ditontonlah oleh semua murid untuk PDPR hari ini. Okey. Untuk PDPR matematik hari ini, kita akan meneruskan pembelajaran berkaitan dalam topik pecahan, perpuluhan dan peratus. Okey. Dalam pecahan, perpuluhan dan peratus ini terdapat sub-sub topik yang berkaitan lah. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan fokus kepada darab pecahan. Okey. Darab pecahan. Okey. Sebelum kita mulakan, cikgu akan membuat sedikit ulang kaji asas berkaitan pecahan. Okey. Ingat lagi tak? Pecahan boleh dikategorikan kepada berapa? Okey. Seperti yang kita tahu, pecahan ni terbagi kepada 3 jenis. Okey. Iaitu pertama sekali adalah pecahan wajar. Seterusnya adalah pecahan tak wajar. Dan pecahan nombor bercampur. Okey. Manakala bagi pecahan tak wajar dan nombor bercampur, ini adalah merupakan item yang sama tapi bentuk penulisan yang berbeza. Okey, maksudnya nombor bercampur itu terhasil daripada pecahan tak wajar. Ingat lagi tak? Okey. Jadi cikgu berikan sedikit contoh. Okey, untuk pecahan wajar 1/2. Pecahan wajar ni adalah di mana pecahan di mana pengangka lebih kecil daripada penyebut. Pengangka ni nombor di atas lah. Okey, manakala penyebut ni nombor di bawah. Jadi, apabila pecahan tu pengangkanya kecil, penyebutnya besar, itu adalah pecahan wajar. Okey. Kalau pecahan wajar, pengangka lebih kecil daripada penyebut, jadi pecahan tak wajar adalah sebaliknya. Okey, sebagai contoh, cikgu berikan di sini 3/2. Maksudnya pengangka yang di atas ni lebih besar daripada penyebut. Ini adalah pecahan tak wajar. Daripada pecahan tak wajar inilah kita membentuk pecahan nombor bercampur. Okey, di mana nombor bercampur adalah bermaksud nombor yang digabungkan ataupun ditulis bersama dengan pecahan. Sebab tu disebut nombor bercampur. Sebagai contoh, 3/2 apabila ditransformasi ataupun ditulis dalam nombor bercampur ataupun ditukarkan kepada nombor bercampur akan ditulis sebagai 1/2. Jadi ini adalah ulang kaji kita. Okey, jadi cikgu harap murid-murid tidak lupalah. Okey, pecahan-pecahan ataupun asas kepada pecahan. Okey. Untuk hari ini. Okey. Cikgu minta anak-anak murid untuk membuka buku teks, okey, pada muka surat 65. Okey. Muka surat 65. Okey. Darab pecahan. Okey, kita tengok satu situasi di situ. Diberikan satu situasi di mana ibu perlu sukat 2 kali 3/4 cawan gula kastor untuk membuat 2 adunan kek. Okey, maksudnya sini ibu dia nak menghasilkan resepi kek marble. Dekat sini, dekat soalan ni, kita tengok. Soalan tu berkata, ibu perlu sukat 2 kali 3/4 cawan gula kastor untuk membuat 2 adunan kek. Maksudnya, 3/4 cawan gula. Maksudnya, dalam resepi ni, ada satu bahagian yang terlibat dengan pembuatan adunan kek. Jadi, persoalan di sini, berapakah gula ataupun cawan gula yang diperlukan ibu untuk membuat adunan kek? Jadi, di sini, dituliskan 3/4. Jadi, maklumat daripada bahan-bahan adalah 3/4 cawan gula kastor.
Tapi ini untuk buat berapa kek? 1 kek. Jadi, sekiranya ibu ingin membuat 2 adunan kek, okey, maksudnya 2 akan didarabkan ataupun dikalikan dengan 3/4. Maksudnya 2 kali 3/4. 2 darab 3/4. Dengan erti kata lain, ini adalah penulisan ayat matematik. 2 darab 3/4 cawan gula kastor tersebut. Okey. Untuk menyelesaikan darab pecahan, terdapat beberapa cara ataupun contoh pengiraan yang ditunjukkan dalam buku teks. Okey. Apa yang cikgu nak highlightkan di sini adalah contoh yang pertama. Okey. Contoh pertama, murid boleh melukis 3/4. Okey, 3/4 lah. 1, 2, 3 per 4. 1, 2, 3 per 4. Jadi ada berapa? Ya, ada 2, 3/4. Jadi 2, 3/4. 1, 3/4, 3/4. Jadi daripada sini kita akan buat satu bentuk penulisan ataupun dalam pengiraan matematik. 2 darab 3/4. Okey. Seperti yang kita sedia tahu, apa-apa nombor bulat adalah pecahan per 1. Jadi 2 ini adalah 2/1. Jadi kita akan menulis 2/1 darab 3/4. Cikgu ulang. 2/1 darab 3/4. Okey. Untuk pendaraban ataupun darab pecahan, dianya berbeza sedikit daripada penambahan dan penolakan pecahan. Di mana untuk penambahan dan penolakan pecahan, nombor bawah ataupun penyebut mesti disamakan. Tetapi untuk darab pecahan tidak. Cikgu ulang balik. Untuk darab pecahan, penyebut tidak perlu disamakan. Jadi, maksud dia, nombor atas ataupun pengangka akan didarabkan dengan pengangka di sebelahnya, manakala penyebut akan didarabkan terus dengan penyebut di sebelahnya. Jadi, dengan maksud lain, 2 darab 3, 6. 1 darab 4, 4. Jadi, kita akan dapat 6/4. Okay. Daripada 6/4 ni, kita akan permudahkan menggunakan sipir yang kita ingat. Okay. Untuk contoh yang pertama ni, kita gunakan sipir 2. Jadi, bila kita kecilkan atau kita permudahkan dengan sipir 2, 6 bahagi 2, kita akan dapat 3. 4 bahagi 2, kita akan dapat 2. Jadi jawapan kita adalah 3/2. Daripada 3/2 ni, kita akan jadikan dia dalam jawapan nombor bercampur. Iaitu di mana 3/2, kita akan ambil 3 bahagi 2. Guna konsep atas, bawah dan tepi. Jadi, tipsnya adalah tukarkan nombor bulat kepada pecahan tak wajar. Itu yang pertama sekali. Lepas tu, darab pengangka dengan pengangka. Maksudnya atas dengan atas, bawah dengan bawah lah. Permudahkan pecahan. Ni permudahkan pecahan ni. Selepas itu, tukarkan pecahan tak wajar, iaitu jawapan ni, kepada nombor bercampur. Okey, boleh faham murid-murid? Kita terus kepada cara yang kedua. Cara yang kedua ni adalah cara yang agak ekspres ataupun cara laju lah. Okey, tapi untuk cara kedua ni, murid kena kuat dalam menghafal sipir.
Kerana apa? Ini adalah kaedah menggunakan kaedah pemansuhan. Kaedah pemansuhan. Jadi, kita buat macam tadi juga. 2 darab 3/4. Jadikan 2 ni pecahan tak wajar. 2/1. Jadi, 2/1 darab 3/4. Okay. Gunakan sipir yang kita ingat secara pemansuhan bersilang. Jadi, 2 hanya boleh dimasukkan dengan 4. 1 dan 3. Okay. 2 dengan 4 boleh masuk ke tak? Kalau boleh masuk, dengan sipir berapa? Jadi, sipir 2. 2 darab 1. Kita potong 2 darab 1. 2. 2 darab 2, 4. Selesai untuk 2 dan 4. Jadi, terdapatnya 1, 2. Okay. 1 dengan 3. Boleh masuk tidak? Ini dah tak ada dah sebab dah sampai paling kecil. Jadi, dah tak boleh masuk dah. Jadi, kita akan dapat 1/1 darab 3/2. 1 darab 3. Yang atas 1 darab 3, 3. 1 darab 2, 2. Kita dapat 3/2. Jadi, 3/2 ni pecahan tak wajar. Tukarkan kepada nombor bercampur. Iaitu 3/2. Gunakan konsep atas, bawah dan tepi. Boleh faham? Okey, kita teruskan lagi dengan contoh yang kedua. Okey, boleh buka buku teks pada muka surat 66. Kita tengok Ini adalah untuk mengira jisim ayah. Okey. Jisim ayah adalah 3/1/2 kali jisim kamu. Jisim ayah dia lagi berat lah. Maknanya 3 kali 3/2 daripada jisim anak dia. Okey, jadi sekarang ni berapa jisim anaknya? Jisimnya adalah 26 kilogram. Jadi, kita gunakan cara yang pertama, 3/1/2 darab 26. Okey. 3/1/2 ni kita tukarkan kepada pecahan tak wajar. 3 darab 2, 6. 6 tambah 1. Okey. 3 darab 2, 6. 6 tambah 1, 7. 7/2. 26 perkan dengan 1. Okey, kita darab. Okey. Masukkan ataupun nak darab terus pun boleh. 7 darab 26 boleh. Nak masukkan boleh. 2 darab 1. 2 darab 13. Jadi, 7 darab 13 kita dapat 91. 1 darab 1. 1. Jadi 91/1. Jadi bila per 1 tu maksudnya dah boleh hapuskan. Jadi jawapannya adalah 91 kilogram. Cara 2 ni adalah cara menggambarkan. Tengok. Sama juga. Okey. Cuma dia asingkan. Okey. Untuk cara yang kedua ni cikgu tak galakkan sangat. Cikgu galakkan untuk kaedah yang cara yang pertama. Cara kedua ni mungkin agak memeningkan tapi ianya mudah. Di mana kita hanya perlu asingkan 3 darab 26, 1/2 darab 26. Maksudnya dia buat pengasingan sahaja. Okey. Lihat pada contoh 3. Boleh cuba 16 darab 5, 9/10. Jadi, 16 ni pastikan per 1 lah. Okey. 5, 9/10 ni jadikan pecahan tak wajar. 5 darab 10, 50. Tambah 9, 59. 59/10. Sini sebenarnya adalah 16/1. 16/1. Jadi, kita masukkan dengan sipir 5. 2 darab 5. 2 darab 8. Jadi, 8 darab 59. 472. Sini sebenarnya tadi 1. 1 darab 5. 5 dapat 5. Jadi, 472/5. Kita bahagikan 472 bahagi 5. Dia dapat 94. 2/5. Okey. Ingat tips yang tadi. Tukarkan kepada pecahan tak wajar dahulu. Okey. Kita tengok contoh seterusnya. Ni contoh ni agak besar lah. 2/1/3 darab 4 3/7. Cikgu pesan tadi kan? Tukarkan yang ni kepada pecahan tak wajar. Ini pun kepada pecahan tak wajar juga. Okey. Kita tengok. Ini contoh persamaan yang diberikan. Okey. Jadi, dekat sini, murid tengok.
ada dua jawapan. Padahal soalan yang sama. Jadi, mana satukah jawapan yang betul? Ini atau yang ini? Cikgu terangkan dulu. Yang ni, dia gunakan kaedah jadikan pecahan tak wajar kedua-duanya. Yang ni tak. Yang ni, dia darab secara terus antara nombor bercampur dengan nombor bercampur. Jadi, yang mana yang betul daripada konsep yang kita belajar tadi? Ya, ingat balik cikgu pesan. Apa-apa pun nombor bercampur dalam pengiraan pastikan ditukarkan kepada pecahan tak wajar. Cikgu ulang balik. Tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Dan bila dapat jawapan, baru tukarkan kembali kepada nombor bercampur. Jadi, kalau ikut dua jalan kira ini adalah salah. Jadi, jawapan yang betul adalah yang ini. Sebab ditukarkan kepada pecahan tak wajar. Kemudian baru dia darab. Dan akhir sekali ditukarkan kembali kepada nombor bercampur. Boleh faham anak murid? Okey. Cikgu harap boleh fahamlah. Walaupun penerangan ini secara video. Tapi sekiranya ada persoalan, murid-murid boleh bertanyakan cikgu secara WhatsApp dalam kumpulan nanti. Okey? Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Murid boleh ulang beberapa kali tajuk hari ini sekiranya tidak faham. Dan sekiranya masih lagi mempunyai persoalan, murid boleh tanyakan cikgu secara terus. Okey? Sebelum mengakhiri kelas kita pada hari ini, cikgu mohon murid-murid untuk buat sedikit tugasan, iaitu pertama sekali jangan lupa tekan butang like, seterusnya dan tekan butang subscribe pada yang belum, dan jangan lupa isikan ruang komen dengan nama murid yang telah menonton sebagai bukti kehadiran kelas PDPR hari ini. Okey? Jangan tuliskan dalam grup. Cikgu minta tulis tolong dalam komen. Sebab dalam komen ni cikgu akan ambil sebagai bukti kehadiran murid mengikuti video pembelajaran cikgu. Okey? Sekian. Itu saja untuk hari ini. Kerja sekolah cikgu akan bagikan dalam pautan bersama dengan video ini. Okey? Jadi kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum.